Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. So for this video, teacher buat untuk teacher explain cara-cara untuk kita selesaikan stoichiometry calculations ataupun numerical problem. Okay, so teacher repeat balik cara-cara yang berdasarkan soalan modul tu. Okay, so contohlah soalan pertama yang inilah okay, tunjuk. Kalau kat modul tu page 45. Okey. So pertama sekali kena ada balance equation. Chemical equation. So dalam soalan dia dah bagi dah siap-siap balance chemical equation. So just salin sahaja. So step pertama walaupun dia dah bagi dalam soalan, teacher akan salin balik. So salin balik, okey? Zn tambah 2HCl dapat zinc chloride tambah hydrogen gas. Okey. So selepas itu kita kena, selepas kita dah buat balance chemical equations tu kan, kita kena senaraikan information yang dia bagi dan tulis soalan yang ditanya. Okey. Soalan tanya calculate mass of zinc. Okay, calculate mass of zinc required to react with excess hydrochloric acid to produce 6 dm³ of hydrogen gas at room condition. So information yang dia bagi adalah tentang hydrogen gas, iaitu 6 dm³ adalah volume, room condition adalah molar volume yang ini. Okay, alright, so listkan dulu. Alright, soalan tanya apa? Mass of zinc, tak tahu. And then satu lagi, ini kan zinc kan. Satu lagi hydrogen gas adalah information yang dalam soalan bagi. Tulislah sini. Volume 6 dm³. Molar volume. Berapa molar volume dia cakap? Room conditions kan? 24 dia dah bagi dah. 24 dm³ per mole. Okay. So apakah ini? Okay, kita dapati ada dua benda yang penting dalam soalan. So inilah kuantiti. Tu quantities yang kita kena dapatkan sebab berdasarkan step yang dia minta, write balance chemical equations, identify the two quantities, mole ratios, lepas tu convert number of mole, lepas tu buat ayat mole ratios and carilah jawapan yang diminta oleh soalan lah kan. Okay. So two quantities ni maknanya information ataupun kuantiti yang kita perlukan untuk menyelesaikan soalan ini. Okay, cara untuk mendapatkan dua kuantiti tu kita kena list macam teacher buat ni lah. So barulah nampak kuantitis yang terlibat. So yang tak terlibat ni inilah. So kita boleh abaikan dua tu. Alright. So kita dah belajar untuk tajuk ni berkait rapat dengan number of mole. So kena tahulah semua formula nak cari number of mole. S ni nombor 2 dan nombor 3 adalah N is equal to volume over molar volume. Okey, 3 formula nak cari number of mole. Okey, untuk buat mole ratios kan dalam step ada minta kita buat mole ratios, kita perlukan mole dulu. So sekarang mole apa yang kita boleh cari? Mole hydrogen gas sebab cukup lengkap dengan information volume dan molar volume. Nak pakai yang mana satu? Nak pakai yang nombor 3 untuk cari number of mole. Okey, second step, lepas balance chemical equation je mesti cari number of mole H2 sebab H2 ni adalah information. Ini info dalam soalan. Okey, so kira number of mole information yang soalan tu bagi iaitu dalam soalan ni adalah hydrogen gas. So kiralah volume over molar volume. So 6 dm³. Dia dah bagi dalam dm³ ya. Kalau dia bagi dalam cm³ ni kita kena tukar kepada dm³ dengan membahagikannya dengan 1000 sebabnya molar volume dalam dm³. So yang ni tak payah tukar dah sebab dia dah bagi dalam dm³. 24 dm³ per mole. So akan dapat
0.25 mole of siapa ni? Mole siapa ni? Hydrogen. Okay. So selepas dapat number of mole information yang dia bagi tu, barulah kita buat mole ratio. Okay, mole ratio melibatkan two quantities yang kita dah dapat dalam chemical equations. So mole ratio kena start dengan information dulu. So iaitu hydrogen. Okay. So bila cakap pasal mole ratio, kita kena tengok coefficients kat depan chemical equations, iaitu yang kat depan ni. Kalau tak ada apa-apa, kita assume 1. Yang ni pun tak ada apa-apa kan. So assume 1. Sebab tu lah pentingnya balance chemical equation. Sebab kita nak tahu nombor coefficients kat depan tu. Kalau salah balance, salah lah coefficient number. Okay, jom kita buat. Mole ratio kena start yang dengan information yang dia bagi. 1 mole of H2 lah. Sebab 1 mole kat depan kan. Dengan satu lagi quantity dalam 1 mole of zinc. Okay. Ini adalah coefficient ya. Coefficient. Okay, yang seterusnya kita masukkan nilai yang kita dah dapat tu. Nilai number of mole yang sebenar. 2 mole of siapa? Hydrogen gas. Lepas tu, kita tahu tak mole of zinc? Yang sebenarnya tak tahu. So, kita buat X. Okay, bila kita buat X tu, macam mana nak dapatkan X? Kalau ikutkan, kita faham je. 1 dengan 1, makanya 1 ni dengan dia pun akan dapat 0.25 jugalah kan. Tapi, kalaulah dia bukan ratio 1 nisbah 1 macam mana? So, teacher tunjuk teruslah. So, kita kena buat darab silang cross multiplication. So, macam itulah untuk dapatkan X. So, nya macam mana X? Darab 1 mole sama dengan yang 0.25 darabkan dengan ni. Dengan 1 mole. So, X ni apa? X ni kita nak cari mole of zinc. Sebab kita kan letak bawah zinc ni kan. So, X ni refer pada zinc lah. Okay, X darab 1 dapat X 0.2 mole darab 1 dapat 1 lah kan. So nya ini adalah mole of siapa? X ni siapa? Zinc. Okay, sebab X darab 1 so 0.25 darab 1 pun 1. So dah dapat dah number of mole of zinc. So, nya kita boleh kira mass. Okay, sekejap. Kita tinggal ayat. Tulislah from the equation. Macam tu. Terus start dengan tu Okay, ataupun ada satu lagi cara untuk buat mole ratio. Ini mole ratio 1. Cara pertama. Cara kedua ada satu cara. From the equation. Macam mana nak buat? Buat ayat yang ini. Tengok ayat yang ini dulu. 1 mole of salin je. H2. H2 ni adalah produk. So, ini adalah reactant. So, ayat dia akan jadi macam ni. Is produced by 1 mole of zinc. Dah habis. Ayat ini dah habis. So, ayat kedua yang ni pula. X ni dah ada nilai ya. Nilai dia 0.2. So, buat macam ni lah. Mole of H2 is produced by 0.2 mole of zinc. Okay. Ini adalah cara mole ratio yang kedua. Boleh nak jawab mana-mana. Alright. So, tapi teacher prefer yang ini. Alright. So, selepas dapat apa tu? Selepas dapat number of mole zinc, barulah kita boleh cari mass. Mass apa? Mass zinc. Tengok ni. Nombor 4. Mass of zinc. Kenapa
boleh dapat dah sebab kita dah tahu number of mole of zinc. Lepas tu molar mass pun wajib tahulah. Molar mass of zinc ni mestilah dibagi dalam soalan. Zinc dibagi dalam soalan 65 gram per mole. So nak cari mass, kita boleh pakai formula mass divide by molar mass. So nak cari mass, N darab MR. Okay. So mass, number of mole zinc adalah 0.2 mole. Darabkan dengan molar mass of zinc adalah 65. Ni yang darab ni. Nak cari mass. Okay, dapatlah. 16.25 gram of zinc. Okay. Alright, so next kita try lagi buat. Ini adalah soalan modul page 46. Okay, sekarang ni teacher kata dah kena start dengan balance chemical equation. So dia dah bagi dah. Dah bagi dah, tak ada masalah lah. So salin balik. 4K tambah O2 dapat 2K2O. And then seterusnya kita senaraikan information yang dia bagi. Dan juga soalan yang dia minta. So calculate the mass of potassium. Maknanya potassium apa? Simbol dia K lah yang ini. So dia bagi information tentang siapa? Potassium oxide yang ini. Okay, so tulis dulu information dia tak tahu. And then satu lagi tentang potassium oxide kan. So dia bagi apa? Mass. Kalau dia bagi mass, terus cari molar mass. Sebab molar mass kita boleh cari. Tak perlu soalan nak bagi. Okay, so macam mana nak cari molar mass? Yang ini tricky part dia sebab student selalu keliru dengan 2K2O. 2 ni hanya untuk digunakan untuk mole ratio. Tak boleh guna dalam molar, pengiraan molar mass. Tak boleh. So ni nak kira molar mass kena ambil hanya chemical formula dia sahaja. Jangan libatkan nombor coefficients di depan. So molar mass K2O adalah 39/2 dia dah bagi sini. Tambahkan dengan 16 akan dapat 94. Okay. 94 gram per mole. Dapat dah kat situ. Alright, so kat sini okay, kita dapati teacher cakap dah lepas ni kita akan kira number of mole of informations. Ni kan informations yang dibagi dalam soalan kan, ni kan info. So ni boleh kira N dengan menggunakan mass over molar mass. So kira lah kat sini. So nombor 2, number of mole of K2O. Ni kan sebab information kan. Right, so N 23.5 gram bahagikan dengan 94 gram per mole. Akan dapat 0.25 mole of siapa yang kita cari ni? K2O. Alright. So next step, mole ratio. Kan ada dua cara kan? Teacher tunjuk dua cara tapi pilihlah salah satu. So cara yang dipakai yang lain lah, takut confuse. Alright. So start dengan ayat ni. From the equation. Macam tu Okay. From the equations. Tak muat lah kat bawah ni. Teacher bagi kat tepi sikit. So ni kita kena start mole ratio tu dengan information yang dia bagi. So ada tengok ratio dia berapa. 2, coefficients 2 untuk K2O, coefficient 4 untuk K. So letak kat sini 2 mole K2O nisbah dengan 4 mole K. Seterusnya letakkan nilai sebenar yang kita kira di bawah K2O. Mole K2O. Yang ni kita tak tahu berapa, so X. Okay, X. Nak dapatkan X, kita kena cross. Multiplication cross lah. Right? So X darab 2 mole. X ni siapa? X ni
mol K yang kita nak cari. So 0.25 darabkan dengan 4. Sebab kita cross akan dapat 2x. 0.25 darab 4 dapat 1.0. So nak dapat x 1.0 bahagikan dengan 2, dapatlah x is equal to 0.5 mol. X ni siapa? K. Dapat dah number of mole of K. Okay, kalau dalam bentuk ayat, so teacher tumpang kat sini lah dalam bentuk ayat. Tak muat space teacher buat. Kalau nak buat dalam bentuk ayat, tengok pada yang ini. Ayat ni. Okay. Macam mana buat? Muat tak kat sini? Inilah teacher buat kat sini. Tak muat space. So from the equation, ini. Start ayat ni. 2 mole salin of K2O. K2O ni apa? K2O ni produk. So nya ayat dia macam ni. Is produced by reactant tadi apa? 4 mole K. So salin pula nilai yang sebenar. 0.25 mole. Dapat kat mana? Sini. Yang kita dah kira untuk K ni punya ni. Of K2O is produced by 0.5 mole K. Itu saja. So boleh nak buat cara ni boleh. Nak buat cara ni pun boleh. So mestilah kita refer yang ini kot. Depends lah. Alright. Tapi teacher memang nak awak buat cara nombor 1 tu. Teacher tunjuk yang ayat tu sebab nanti kalau awak jumpa dalam mana-mana buku, awak tak adalah rasa pelik kan. Okay, so next kita dah dapat dah number of mole K ni, barulah kita boleh cari number 4 kat sini, mass of potassium. Nak cari mass, kena ada number of mole dengan molar mass. N darab molar mass. Kenapa? Sebabnya N mass over molar mass. Nak cari mass, N kena darab dengan molar mass. So dapatlah sini 0.5 mol. Molar mass of potassium 39. So dia punya jawapannya adalah 19.5 gram. Okay. So itulah cara dia. Alright. So seterusnya, yang ini soalan modul juga. So sambil tengok video, sambil buat jawapan dalam modul lah. Ikut. Okay, nombor 2 ni agak susah sikit sebabnya dia suruh kita buat chemical equation sendiri. So try buat. So apakah reaktan dia? Iaitu copper oxide dengan dilute nitric acid. So akan produce copper nitrate. Ni masalahnya sebab student tak tahu apa diakah hasilnya. So tak apalah teacher bagi ni. CuO, soalan exam tak ada bagi sesukar inilah nanti, tapi masa form 5 mungkin akan diberi. Nitric acid dia punya chemical formula dia macam ni. Kalau hydrochloric acid HCl, kalau sulfuric acid H2SO4. Nanti lama-lama kenal. So ini adalah nitric acid. Apa produk yang akan dapat? Biasanya kita akan buat macam ni. A, B, C, D. So dia akan tukar-tukar pasangan. Yang depan akan ambil yang belakang. Yang belakang untuk reaktan pertama akan ambil pasangan dia kat depan untuk reaktan kedua. Macam itulah. So A dengan D akan dapat Cu and O3 tu sebab copper ni dia 2 plus and O3 ni minus, cross-cross dapatlah Cu and O3 2 kat luar. Okey, so pasangan satu lagi H dengan O, kalau oksigen dengan hidrogen mesti dapat water. Okey. So soalan modul agak susah jugalah nombor 2 ni untuk beginners macam awak lah. Okey, so ni dah dapat balance chemical equation. So terus buatlah. So balance chemical equation salin yang proper CuNO3 tu tambah H tu. Lepas tu step yang sama kena
kena listkan information yang dia bagi. So information yang dia bagi adalah mass of copper oxide. Tu tulis siap-siap, mass copper oxide yang ini 8 gram. So molar mass kira terus siap-siap, 64 tambah 16 dapat 80. Okey dah. Lepas tu information dah dapat, soalan dia tanya pasal apa? Mass of copper nitrate. Ni mass of copper nitrate. Ni baru balance letak 2. Mass berapa? Tak tahu. Kita nak cari. So itulah kuantiti yang kita akan fokuskan. Yang ni boleh abaikan. Okay, yang ni yang kita nak guna. Alright, so next. Cari number of mole of information tu siapa? CuO. Sebab kita cukup information. So dia bagi mass dengan molar mass kita tahu. So boleh cari number of mole pakai formula. Mass over molar mass akan dapat 0.1 mole. Okay. So teruslah buat mole ratio. So mole ratio teacher pakai method pertama. From the equation. So ini number of mole kena start dengan information yang dia bagi yang ini. 1 mole. Ni pun 1 mole. So 1 mole CuO nisbah dengan 1 mole CuNO3 2. Lepas tu masukkan nilai yang kita tahu. Kita dah kira untuk CuO iaitu 0.1 mole CuO. Yang ni kita tak tahu X. So kalau kita cross X akan dapat 0.1 mole. Kita cross sana, cross di sini. Sini akan dapat CuO NO3 2. Okay, dapat dah nilai dia ni. And then dah dapat ni barulah boleh cari mass of copper nitrate. Sebab kita dah tahu number of mole copper nitrate. So cari mass and darab MR. Okay. So kiralah MR untuk copper nitrate. CuNO3 tu kiralah 64 tambah 2 darab N 14 tambah 2 darab 3 6 oksigen. Akan dapat 188. So boleh cari kat sini mass dengan mole darab 188. Yalah, sama dengan 18.8 gram of CuNO3. Ini jawapan dia. Okay. So seterusnya ikut cara ni buat soalan nombor 3, 4 dan juga 5 dalam buku modul. So thank you.